Bersama kita di studio hari ini ada penonton. Alhamdulillah kita telah pun menjemput Yang Mulia Muhammad Hadiyatullah Haji Yahya merupakan seorang pegawai daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ni tuan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bila mendengar antonasi kami tadi tu tuan, rasanya masih ada digunakan di kalangan anak-anak kita ni gitu. Bis kita pun boleh ikutlah insya-Allah kalau Boleh, sekiranya layak. Baik, sedikit pengenalan mengenai dengan pertandingan Mari Bercerita 2022. Kami percaya perubahan ada dan begitu juga evolusinya juga telah berlaku dari sejak ianya mula diadakan sekitar tahun 80-an tuan. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai pengenalan ataupun latar belakang mengenai pertandingan Mari Bercerita ni untuk orang ramai lah yang belum tahu apa pertandingan Mari Bercerita ni ialah anjuran ataupun projek tahunan bahagian perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan pertandingan Mari Bercerita ni sebenarnya sudah diadakan awal lama sudah letak masa 1983. 83. Memang laba lah dan juga memanglah setiap tahun pertandingan ini ia diadakan atau setiap tahun atau ia punya temanya berubah-ubah lah dan alhamdulillah pada tahun ini tema pertandingan pada tahun ini adalah bijak bercerita. So itulah dia sedikit sebanyak mengenai pengenalan pertandingan Mari Bercerita pada tahun ini. Pertandingan Mari Bercerita. Itu dia sedikit pengenalan mukadimahnya oleh penonton dan seterusnya tuan. Mungkin kalau kami boleh tanyakan di antara tujuan ataupun objektif pertandingan ini diadakan tuan. Ya, tujuan dan objektif pertandingan ini ialah yang pertama untuk menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang kepentingan dan menggalakkan masyarakat celik ilmu pengetahuan khususnya dalam program pembangunan negara kita ni. Seterusnya memupuk minat membaca dan sekaligus memasyarakatkan budaya membaca di kalangan kanak-kanak. Iatah masanya untuk kita ni mendadahkan kanak-kanak ni dengan bahan bacaan dan sekaligus membudayakan membaca di negara ini. Seterusnya menjadikan cerita ini sebagai satu sumber imajinasi, inspirasi dan menjana kreativiti semasa menyampaikan cerita nanti. Dan yang terakhir adalah untuk membiasakan kanak-kanak ini bercerita di depan orang ramai lah untuk memberanikan diri lah untuk pembangunan diri sendiri lah untuk kanak-kanak. So itulah dia tujuan dan objektif pertandingan ini. Memang bersetuju sekali sebenarnya Sarina dan seperti yang kami sebenarnya ada penonton ada bercerita saya dan Sarina menimbas kembali kenangan semasa waktu persekolahan. Memang biasa sebenarnya pertandingan Mari Bercerita ini pun adalah salah satu aktiviti yang sering kita ni orang ditunggu-tunggu disertai. Jadi kalau tadi bercakap dari segi objektif yang seperti yang tuan terangkan tadi kan mencuba mengeksplorasi dari segi kreativiti kanak-kanak atau macam pelbagailah kita lihat dari segi penyampaiannya, dari segi intonasi suara, dari segi penggunaan pentas dan sebagainya. Tapi rasanya mungkin boleh diterangkan barangkali tuan mengenai dengan format pertandingan untuk pada kali ini dan cara pemerkahan dilakukan. Okey, format pertandingan pada tahun ini saya akan ada dua soalan format dan cara pemerkahan dan di sini saya akan terangkan mengenai format format pertandingan ini ia akan dibagi kepada dua peringkat iaitu peringkat pertama peringkat saringan dan peringkat kedua iaitu final peringkat pertama iaitu peringkat saringan adalah di mana peserta dikehendaki menyediakan bahan mereka sendiri bahan cerita dan skrip. Artinya dorang itu merekod diri dorang lah bercerita dan skrip itu dihantar kepada pihak penganjur iaitu pihak kami Dewan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui email rasmi perpustakaan iaitu perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn. Saya ulangi lagi. perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn ataupun melalui telegram perpustakaan di talian 8266 880. Saya ulangi di talian 8266
66880. So di sana peserta yang berminat atau boleh menghantar dulu bahan cerita dan skrip arah email dan telegram perpustakaan. Ataupun kalau sekiranya ada masalah untuk menghantar email ataupun di telegram, mereka bolehlah menghantar di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka yang terdekat dengan menggunakan pendrive atau CD. Contohnya peserta ini dari daerah Tutong, kalau ada masalah menghantar dengan menggunakan email ataupun telegram, orang bolehlah ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong untuk menghantarnya. Dan seterusnya peringkat final, final atau baru tahap bersemuka tu. Secara fizikal. Macam dulu je orang. So bersemuka di mana 8 peserta yang terbaik akan dipilih. Ataupun 8 peserta yang terbaik itu akan dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kategori A bercerita dalam bahasa Melayu dan kategori B bercerita dalam bahasa Inggeris, iaitu kategori A 4 orang, kategori B 4 orang. So jumlahnya 8 orang. Dan juga yang terakhir mengenai apa tu tadi penghakiman. Cara penghakiman. Penghakiman ini permerkahan itu akan dinilai dari segi sudut cerita. Okey, ada 3 sudut cerita, cara penyampaian dan penggunaan bahasa. Dan di sini saya akan tambah lagi masa yang akan diberikan dalam menyampaikan cerita itu nanti adalah selama 5 ke 7 minit sahaja. So itulah dia format cara penghakiman. Jadi kalau dilihat adanya beberapa perubahan dan penambahbaikan dari segi penganjuran melalui penjelasan format pertandingan. Kalau dulu semua tu secara fizikal memang dari peringkat saringan pemilihan peringkat pemilihan, lepas tu separuh akhir semua tu 8 orang Tapi ani mungkin orang melihat kepada keperluan dan kita ni menyahut kepada perkembangan teknologi itu, kita ni manfaatkan untuk penyertaan disertakan dengan video bercerita tu sekali beserta skrip atau transkripnya, dan lebih mudah untuk dicapai hantar ke cawangan Dewan Bahasa dan Pustakaan terdekat. Jadi maksudnya di sini kita ni boleh menyertai secara amatur lah bukan melalui sekolah, tetapi orang memang detail tu sekarang dari sekolah mana, cantik kelang tuan. Jadi cukup mudah sebenarnya. Betul. Dan di sini kita ni melihat kalau dulu yang saya ingat cikgu-cikgu ni yang akan menjadi pemimpin, akan menjadi mentor kepada wakil-wakil sekolah. Tapi dengan adanya kemudahan dan cara pengendalian macam mana ni, rasanya ibu bapa perlu berperanan sama. Orang membantu anak-anak ni kalau diorang ada melihat bakat kepetahan bercakap di kalangan anak-anak. Maklum saja tema yang dinyatakan itu bijak bercerita. Mungkin dapat dihuraikan juga lagi mengenai dengan tema ini. Okay, alhamdulillah. Tema bijak bercerita ni agak macam tema bijak bercerita ni ia akan menguji individu peserta tu dari segi kreativitinya dan kebijakannya dalam menyampaikan cerita tu nanti. Yang mana peserta tu nanti akan diberi yang bisanya adalah peserta tu akan diberi kebebasan untuk menyampaikan berbagai jenis cerita. Mungkin di sini saya akan mengongsikan contoh cerita yang diantaranya adalah cerita nasihat, cerita dongeng, cerita rakyat ataupun dan cerita legenda. So itu di antara contoh yang saya dapat berikan jenis-jenis cerita yang adik-adik ataupun peserta akan dapat menyampaikan nanti. Yang penting bijak bercerita ini menguji kreativiti dan kebijakan mereka dalam penyampaian cerita itu nanti. Kepantasan berfikir dan kepekaan mereka untuk mengolah cerita mereka. Dan rasanya ada lagi beberapa setelah orang cara tradisi kita ni kita ni selalunya berpandukan lebih kepada menghafal. Kalau dulu ada kan tu buku-buku cerita yang kulit tebal tu Sang Kancil dan Arnab dan Kura-Kura. Arnab dan Kura-Kura. Apa lagi tu Ayam dan Pengalu. Jadi dihafal. Jadi kalau salah cerita tu kedapatan. Dan selepas itu dievolusikan lagi
format Mari Bercerita itu melalui gambar melalui gambar dan sekarang penggunaan props. Dengan penggunaan props. Dan sekarang mungkin lebih mudah kerana ada panduan. Dan maksudnya di sini mereka boleh meng-create ataupun membina penceritaan sendiri. Yes. Dan mungkin juga sebenarnya dari semua cerita ini mungkin dari kebijakan mereka pun orang boleh orang membuka dan membuka mata orang ramai sana apa orang nasihat apa pengajaran dari cerita-cerita tu nanti. Kadang-kadang kita ni bercerita macam contoh Sang Kancil itu saja, tapi nasihat ataupun moral pengajaran itu anda kurangnya dorang. So, di sanalah kreativiti adik-adik ataupun anak sana dan kebijakan mereka tu nanti di sana boleh dilihat leto. Sudah pasti ada yang anak-anak kita ni yang cukup kreatif akan mengubah barangkali jalan cerita ni. Apa kejadiannya dengan Sang Kancil dan kura-kura dengan adanya kreativiti anak-anak kita ni masalah yang paling penting. Apa ni orang mesej yang di hujung yang ingin disampaikan. Jadi tuan, mungkin kanak-kanak kita ni punya penonton hari ni ataupun ibu bapa yang lainnya bagus itu bercakapnya. Mungkin tadi boleh suruh ke dia ikut. Apa syarat-syaratnya ni tuan? Mungkin boleh dikongsikan dengan penonton apa bagi tuan? Okey, syarat-syaratnya di sini terbuka kepada kanak-kanak berumur 8 hingga 12 tahun. So itulah 8 minimum. 12 tahun itu adalah maksimum umur. Seterusnya terdiri daripada murid-murid sekolah rendah kerajaan, sekolah rendah swasta dan persendirian. Maksudnya persendirian kalau ibu bapa ingin menghantar anak menggalakkan anaknya untuk ikut dipersilakan. Dan peserta hendaklah menjadi ahli perpustakaan dan membuat peminjaman buku sebanyak 20 buah buku. Okey, di sini saya akan terangkan mengenai ahli perpustakaan dan peminjaman buku. So ahli perpustakaan itu tujuannya untuk kami menggalakkan orang menjadi ahli perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Punya orang sayang je ya percuma kepada warga negara Brunei Darussalam. So gunakan mendaftarlah kita ni semua menjadi ahli perpustakaan. Dan membuat peminjaman buku sebanyak 20 buah buku ya, contoh saja ni ya. Sekiranya macam adik di luar peserta tu ia meminjam buku sebanyak 15 buah buku. Tapi one time tu sekali. Sekali, tapi ia bermula daripada tahun ini 1 Januari. So kalau sekiranya ia akan meminjam menjadi layak masuk ia sekiranya sejarahnya tu dari Januari ia meminjam 15 buah buku tu ya. Kami menyarankan untuk meminjam 5 ataupun lebih buku supaya ia eligible untuk menyertai itu. Ya, bukannya apa ya, untuk kita ni sama-sama menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan perpustakaan secara percuma. Sayang juga kan? Betul. Dan dengan sendirinya menggalakkan budaya membaca di negara ni. So itulah tujuannya sebenarnya kenapa 20 buah buku itu. Baik. Dan perlu juga dipahami untuk menjadi ahli perpustakaan rasanya bukan hanya orang kita ni boleh datang ke mana-mana perpustakaan untuk mendapatkan borang keahlian. Di sekolah-sekolah juga ada orang tadi memberikan borang tersebut. Kalau indah silap jua untuk menjadi ahli perpustakaan ni surat beranak dan salinan kad pengenalan pintar penjamin untuk anak kita ni. Kalau saya lihat Tuan dan Sarina, evolusi dari segi perkhidmatan yang diberikan oleh oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau dulu buku ni secara fizikal, rasanya sekarang ni ramai banyak sudah yang beralih kepada buku yang berasaskan digital ataupun e-books. Mungkin ini adalah salah satu sebenarnya cara untuk kita ni menarik anak-anak kita ni memupuk sifat cintakan membaca ni tuan. Mungkin seterusnya soalan yang kami tanyakan kepada base kita, borang ni tuan. Dari mana macam mana untuk ibu bapa ataupun anak-anak yang ingin mengikuti pertandingan ini untuk mendapatkan borang? Okey. Borang boleh didapati dengan dengan mengimbas QR code yang disediakan di poster yang dimuat naik di Instagram Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Di sini ia punya Instagramnya Perpustakaan DBP BSB. Saya ulangi, Perpustakaan DBP BSB dan tarikh tutup pendaftaran ialah
pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu 13 Ogos pada pukul 4.30 petang. So di sana letak kalau sekiranya adik-adik di sana ataupun ibu bapa ataupun guru-guru yang ingin memuat naik mendaftar untuk mendaftar murid-murid ataupun anak-anak mereka untuk menyertai pertandingan ini, mereka bolehlah mengimbas kod QR di poster Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, poster pertandingan Mari Bercerita ini di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia punya Instagram rasmi. Alhamdulillah, tadi pun telah kami siarkan sebenarnya Tuan, poster mengenai dengan pertandingan Mari Bercerita telah pun disiarkan beberapa kali sebenarnya dalam wawancara ini. Diharapkan ada penonton sempatlah untuk mengimbas kod QR tadi, Sarina. Dan untuk kemudahan juga dijelaskan lebih awal tadi, keterangan lanjut mengenai dengan syarat-syarat penyertaan itu boleh saja bisa kita perolehi daripada laman media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka, Facebook dan juga Instagram, ataupun boleh menghubungi talian 223-5501, sekali lagi 223-5501, ataupun talian telefon bimbit 82662880, Tuan ya. 82666880. 880. Sekarang salah nombor lain suara keluar. Dan lebih mudah lagi Instagram Sarina, DBP Brunei ataupun Perpustakaan DBP BSP. Pak, untuk akhirnya mungkin ada saranan dan juga harapan agar lebih meningkatnya penyertaan tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya, Tuan. Alhamdulillah, saranan kami di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, agar semua sekolah-sekolah kerajaan atau swasta serta persendirian di negara ini untuk sama-sama kita ni menyertai pertandingan ini nanti bagi adik-adik atau murid-murid yang belum pernah mengikuti pertandingan Mari Bercerita ini, diharapkan agar dapat agar berani menampilkan diri kerana inilah peluang dorang peluang adik-adik. Kadang-kadang dorang ada penyurang ada hidden talent kadang-kadang dia tahu dorang ini sebenarnya pandai untuk menunjukkan bakat dan kreativiti mereka dalam menyampaikan cerita di hadapan kawan-kawan dan juga kepada orang ramai di luar sana tu nanti. Itulah kami punya saranan. Mana tahu ada versi 2.0 kan yang nyatakan tadi sang kancil dan kura-kura versi 2.0 umpamanya. Sebab apa yang dinyatakan tadi ia terpulang kepada kanak-kanak itu membina cerita itu dan macam mana nilai-nilai moral dapat mereka berikan dalam cerita yang dikaryakan oleh kanak-kanak. Sesuatu yang saya rasakan indah sebenarnya, pasalnya bukankah kita ni orang selalu bercakap mengenai dengan wawasan Brunei 2035 itu. Mungkin ini antara landasan yang cukup berkesan untuk kita ni dapat mengenal pasti individu di kalangan tunasan yang boleh kita ni groom ataupun kita ni bimbing untuk menjadi seseorang yang bukan hanya berpendidikan tetapi juga berkemahiran tinggi. Pasti mereka ini akan menjadi individu yang berjaya di masa akan datang, bukan hanya untuk keluarganya tetapi untuk negara itu sendiri kan. Berkemahiran tinggi dan juga berkeyakinan diri, keyakinan tinggi. Jadi rasanya kalau ingat kembali Sarina, memang kanak-kanak yang akan mengikuti pertandingan ini nanti memang selalunya kalau melakukan latihan itu dapat cermin itu Sarina. Benar. Macam-macam teknik tu sebenarnya. Macam-macam teknik. Tapi yang pasti juga ibu bapa, guru-guru pun orang akan memberi pemantauan agar anak-anak didik mereka ini dapat memberikan persembahan yang terbaik di depan halayak, apatah lagi di depan juri ketika menyampaikan cerita mereka. Dan Indah lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita ini hari ini, Yang Mulia Tuan Muhammad Hadiyatullah bin Haji Yahya, Pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.